kepada semua. Dalam video ini, saya, Nur Afrina, bersama dengan ahli kumpulan saya iaitu Kabilin dan Anis akan membahaskan dengan terperinci mengenai tajuk perbincangan kami iaitu sistem politik, ekonomi dan sosial yang stabil dapat menjamin keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Saya akan mendahului dengan sistem politik terlebih dahulu, diikuti oleh rakan-rakan saya selepas ini. Keselamatan negara bermaksud menjaga pertahanan negara daripada ancaman ketenteraan musuh supaya kedaulatan dan kemerdekaan negara dapat dikekalkan. Keselamatan sesebuah negara amatlah penting untuk dipelihara bagi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan, di mana secara tidak langsung akan membawa kepada kesejahteraan rakyat. Maka, antara elemen yang penting yang menjadi platform utama dalam dasar keselamatan negara adalah sistem politik yang stabil. Sebelum terus petah mengorak bicara, apakah yang dimaksudkan dengan politik? Politik, menurut Kamus Dewan edisi keempat, adalah ilmu pengetahuan berkenaan tata cara pemerintahan. Terdapat pelbagai jenis sistem politik yang dipraktikkan di seluruh dunia. Antaranya adalah sistem komunis, persekutuan dan demokrasi. Baiklah, bagaimana pula dengan negara tercinta kita? Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan, di mana sistem demokrasi ini diiktiraf sebagai sistem politik terbaik. Malaysia diketuai oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dipilih daripada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkhidmat selama 5 tahun sebagai Ketua Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Secara terperincinya, sistem demokrasi berparlimen mampu mewujudkan sebuah kerajaan yang menggubal undang-undang dan struktur kerajaan dengan ditentukan oleh rakyat. Selain itu, rakyat juga mempunyai hak untuk memilih wakil semasa pilihan raya di samping pemilihan pemerintah berdasarkan pemenang parti politik dengan majoriti undi yang paling banyak. Segala perbincangan mengenai soal negara juga akan didebatkan bersama di peringkat parlimen. Rakan-rakan sekalian, pembangunan politik merupakan suatu proses perubahan atau transformasi dalam urusan pemerintahan negara. Justru, semestinya dengan negara kita yang telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen secara berabad ini, terdapat 1001 manfaat yang telah dicapai oleh negara kita. Sudah terang lagi kan bersulung. Salah satu buktinya adalah pencapaian perpaduan yang utuh dalam kalangan masyarakat di negara kita. Kewujudan sistem politik yang stabil dan adil berjaya menyatupadukan rakyat negara tanpa mengira bangsa, agama, usia dan status sosial. Tidak dilupakan, kestabilan politik merupakan prasyarat penting yang menjadi akar umbi bagi membolehkan sesebuah negara terus membangun dan berdaya saing. Dengan adanya kestabilan politik, sesebuah negara dapat kekal aman dan harmoni sekaligus membolehkan kerajaan yang memerintah memberi fokus kepada perancangan dan pelaksanaan dasar kerajaan yang lain. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kestabilan politik, bermula dengan pentadbiran yang diketuai oleh pemimpin yang bertanggungjawab. Sebagai negara demokrasi, pemimpin yang dilantik adalah hasil daripada kepercayaan rakyat, dan dengan itu, pemimpin mempunyai amanah yang besar yang mesti dipikul agar dapat memastikan kepercayaan rakyat tidak dikhianati. Maka, secara tidak langsung, segala bentuk pemberontakan kerana ketidakpuashatian rakyat dapat dibendung. Ini akan memelihara kesejahteraan rakyat sekaligus membuahkan keamanan. Dalam dunia teknologi pada hari ini, kita dapat saksikan dengan jelas impak daripada pemberontakan rakyat yang membawa kepada kesengsaraan seperti yang sedang berlaku di Syria misalnya. Selain itu, unsur kestabilan politik juga dapat dibuktikan
dipastikan melalui kewujudan hubungan diplomatik yang teguh dengan negara-negara serantau maupun dengan negara-negara maju yang lain. Secara logiknya, hanya dengan membekalkan kestabilan politik secara dalaman negara, langkah-langkah pengukuhan politik dengan negara luar dapat diimplementasikan dengan proaktif. Sesungguhnya, hubungan diplomatik ini mampu memberi impak positif yang sangat efisien dalam usaha untuk mengelakkan peperangan di samping untuk kepentingan ekonomi dan sosial yang lain. Misalnya, kita dapat saksikan kebersatuan negara-negara diplomatik di saat getir dan panik ketika seluruh dunia, khususnya negara kita, dikejutkan dengan berita tentang pesawat MH370 yang sangat menyayat hati. Negara China dan Australia sama-sama berganding bahu dalam usaha pencarian pesawat tersebut, bab kata pepatah, bagai awam dengan tebing. Di samping itu, dalam dunia pandemik coronavirus pada hari ini, negara kita juga mendapat faedah daripada hubungan diplomatik ini. Tamsilnya, negara China sanggup menghantar bekalan perubatan dan bantuan kemahiran kepada negara kita dalam usaha membendung penularan wabak ini. Para penonton sekalian, dengan ini, kita telah pun menjejakkan kaki ke dalam bahagian akhir perbincangan saya pada hari ini. Berdasarkan hujahan saya sebentar tadi, maka sudah terang lagi kan bersuluh bahawa sistem politik yang stabil sememangnya dapat menjamin keselamatan negara di samping mengekalkan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, saya menyuruh seluruh rakyat Malaysia agar terus menjadi modal insan yang berkualiti yang mampu memelihara keamanan negara kita. Ayo, marilah sama-sama kita menjadi insan kelas pertama agar negara Malaysia yang kita cintai terus menjadi sebuah tamadun yang disegani di persada dunia. Saya akan serahkan kepada Kak Bilen untuk meneruskan perbincangan ini. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Sekarang, saya akan meneruskan perbincangan ini dari segi ekonomi, iaitu sistem ekonomi yang stabil dapat menjamin keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, ekonomi bermaksud keadaan atau kekayaan sesebuah negara dan stabil bermaksud tetap dan mantap. Secara amnya, kita dapat mengklasifikasikan bahawa apabila ekonomi sesebuah negara stabil, negara itu akan menjadi semakin kukuh. Sistem ekonomi boleh dibahagikan kepada dua, iaitu ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Ekonomi terbuka melibatkan perdagangan antara satu negara dan negara lain, manakala ekonomi tertutup tidak melibatkan perdagangan antarabangsa. Menurut jurnal Profesor Dr. Samsul Amri dari Universiti Kebangsaan Malaysia, proses pembangunan ekonomi merangkumi pembangunan teknologi, urbanisasi, pertanian dan perindustrian. Sistem ekonomi yang stabil boleh membawa banyak kebaikan, terutamanya menjamin keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Terutamanya, saya akan membincang tentang bagaimana sistem ekonomi yang stabil dapat menjamin keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi yang stabil boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat negara kita. Pada abad ke-21 ini, negara kita mula menguasai segala industri dan meningkatkan peluang pekerjaan. Apabila peluang pekerjaan meningkat, rakyat negara kita dapat bekerja. Mereka akan mendapat gaji yang lumayan dan ini akan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dapat menyelesaikan masalah jurang ekonomi antara kaum. Masalah jurang pendapatan antara kaum pernah membawa peristiwa hitam dalam sejarah perpaduan negara kita, iaitu rusuhan kaum pada 13 Mei. Implikasi dasar ekonomi baru terletak kepada matlabannya, iaitu mengurangkan kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk mengelakkan pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonomi mereka. Dalam 50 tahun selepas memperkenalkan dasar tersebut, negara kita adalah di dalam trek untuk mengekalkan keseimbangan dan kestabilan ekonomi negara kita. Apabila rakyat sesebuah negara mempunyai pekerjaan dan mempunyai gaji yang mencukupi, kita dapat mengelakkan keadaan huru-hara akibat kemiskinan dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Sistem ekonomi yang stabil juga dapat menjamin keselamatan negara kerana negara akan mempunyai dana yang mencukupi. Kabinet negara boleh menggunakan dana tersebut untuk pelbagai tujuan. Sebagai contohnya, pihak berkuasa boleh menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan infrastruktur negara seperti jalan raya, bangunan dan sebagainya. Dana kerajaan juga boleh digunakan dalam sektor perubatan. Keadaan COVID-19 sekarang boleh menjadi contoh yang terbaik untuk kenyataan tersebut. Pada masa sekarang, kerajaan telah mengambil sebahagian daripada dana kerajaan dan membahagikannya kepada beberapa bahagian untuk mengurus keadaan ini. Kementerian Pertahanan juga boleh menggunakan dana tersebut untuk memberi latihan pertahanan kepada tentera-tentera negara kita dan membeli senjata-senjata pertahanan yang canggih. Menurut ucapan pembentangan Belanjawan 2020, Tunku Datuk Seri Zaiful, Tuan mengatakan bahawa dana kerajaan adalah di dalam kadar yang boleh diurus dan pelbagai langkah akan diambil untuk mengekalkan kadar tersebut dan kestabilan ekonomi negara kita. Di samping itu, ekonomi yang stabil juga dapat mengurangkan beban rakyat negara kita. Apabila ekonomi sesebuah negara stabil, di samping itu, ekonomi yang stabil juga dapat mengurangkan beban rakyat negara kita. Apabila ekonomi sesebuah negara stabil, kerajaan boleh mengulurkan bantuan melalui skim dan pengenalan cukai yang berbeza. Cukai yang dibayar oleh rakyat akan bertambah di dalam dana kerajaan. Apabila dana kerajaan bertambah, kita dapat mengelakkan kemelesetan ekonomi dan wang tersebut boleh digunakan untuk memberi bantuan kepada rakyat melalui pemberian subsidi. Sebagai contohnya, subsidi diberikan semasa pembelian minyak petrol. Berbanding antara negara-negara ASEAN, Malaysia terletak pada tempat ketujuh kerana subsidi ini apabila kita berbanding minyak petrol. Pendedahan skim dan sistem baharu dalam bidang ekonomi sentiasa mengekalkan keadaan dan tahap ekonomi negara kita baik. Wang daripada skim-skim tersebut sentiasa menjamin kebajikan rakyat negara kita. Bantuan kewangan juga diberikan kepada golongan yang layak menerima bantuan tersebut. Sebagai contohnya, yuran persekolahan tidak perlu dibayar oleh anak-anak golongan B40 dan mereka juga akan mendapat RM100 setiap anak demi pelajaran mereka. Hal ini akan mengekalkan kesejahteraan negara kerana bantuan daripada kerajaan akan membantu mereka untuk menjalankan kehidupan mereka tanpa kesusahan. Orang tua pernah mengatakan bahawa Roma tidak dibina dalam sehari. Negara kita juga menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan kestabilan ekonomi negara kita. Antara cabaran yang dihadapi oleh negara kita adalah masih juga ramai rakyat Malaysia adalah miskin. Mereka memang susah untuk mengendalikan kehidupan seharian mereka dan keadaan mereka boleh dikaitkan dengan peribahasa kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pelabur khas kemiskinan dan hak asasi manusia PBB Philip Elston mengatakan bahawa melalui kajiannya, beliau didapat tahu sekurang-kurangnya 40% rakyat Malaysia boleh dikategorikan dalam golongan kemiskinan. Dalam dunia yang penuh dengan arus gelombang digital dan teknologi ini, kos kehidupan sekeluarga untuk sebulan semakin meningkat. Sebagai contohnya, kos sewa sebuah flat 2 bilik di stesen 17 Petaling Jaya adalah lebih daripada RM1,000 sebulan. Ini belum lagi masuk kos perbelanjaan diri, pemakanan dan pengangkutan. Apabila rakyat sesebuah negara adalah miskin, susahlah untuk mengekalkan kestabilan ekonomi negara tersebut. Selain daripada itu, sistem ekonomi juga dikuasai oleh golongan-golongan tertentu iaitu pemilik-pemilik syarikat besar. Mereka menggunakan segala taktik untuk menyerap tenaga pekerja mereka untuk meningkatkan produktiviti industri tersebut tetapi tidak memberi gaji yang sewajarnya. Oleh sebab itu, pekerja dan keluarga mereka mengalami masalah untuk menjalankan kehidupan mereka. Selain daripada itu, kestabilan ekonomi juga boleh digugarkan oleh ancaman dalaman. Ancaman dalaman boleh dilakukan oleh gerakan fanatisme, politik, kaum dan agama. Gerakan ini boleh menggugarkan kesejahteraan negara dan meruntuhkan kestabilan ekonomi negara kita. Cabaran-cabaran ini perlu dikenal pasti secepat mungkin
dan diselesaikan sebelum ia menjadi lebih teruk. Bagi mengatasi cabaran-cabaran tersebut serta membawa dan mengekalkan kestabilan ekonomi negara kita, kerajaan negara kita telah membawa beberapa langkah yang sewajarnya. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan negara kita adalah kerajaan membawa Dasar Pembangunan Nasional yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dasar ini merupakan sambungan dasar ekonomi baru. Fokus dasar ini adalah untuk membasmi golongan miskin, menyusun semula masyarakat dan menolong golongan yang susah. Pihak komiti dasar ini mempercayai bahawa dasar ini akan membantu untuk memperkukuhkan negara terutamanya dari segi ekonomi. Selain daripada itu, kerajaan negara kita juga telah mengambil inisiatif untuk mempopularkan slogan satu daerah, satu industri. Kerajaan mempopularkan slogan ini supaya masyarakat sedaerah mengambil inisiatif untuk memajukan atau menjayakan sesuatu industri dalam daerah mereka. Kerajaan negara kita juga mengenal pasti beberapa sumber ekonomi yang boleh dimajukan. Sebagai contohnya, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mempopularkan dan menjayakan sumber pelancongan. Malaysia mengalu-alukan hampir 25 juta pelancong setiap tahun. Negara yang berwarna-warni, berbidang agama dan budaya menjadi permata yang menarik perhatian mereka. Melawat Malaysia, Malaysia Truly Asia merupakan kempen-kempen yang diadakan dari semasa ke semasa untuk menonjolkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan terkemuka di Asia. Tambahan pula, institusi pengajian tinggi awam dan swasta boleh mengambil inisiatif untuk menyediakan kursus yang berkaitan tentang bidang ekonomi. Sebagai contohnya, Universiti Sains Malaysia telah mengambil inisiatif ini untuk menyediakan kursus keusahawanan kepada pelajar-pelajar mereka. Penyelenggaraan kursus tersebut akan mengajar tentang bidang ekonomi dan bidang keusahawan kepada pelajar-pelajar. Ia akan menjadi pembuka mata kepada pelajar untuk mengenal pasti kepentingan kestabilan ekonomi sesebuah negara dan cara untuk mengekalkannya. Kesimpulannya, isi-isi yang saya sebutkan tadi akan menunjukkan kepentingan sistem ekonomi yang stabil kepada sesebuah negara. Tanpa keraguan, kita boleh mengatakan bahawa sistem ekonomi yang stabil akan menjamin keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk memberi peluang ini kepada saya. Saya memberi peluang ini kepada rakan saya untuk meneruskan perbincangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninur Anis binti Abdul Halim. Selain daripada sistem politik dan juga sistem ekonomi, sistem sosial turut memainkan peranan yang penting dalam menjamin keselamatan negara serta kesejahteraan rakyat di Malaysia. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan sosial itu merujuk kepada segala hal yang berkaitan dengan masyarakat dan juga kemasyarakatan. Secara umumnya, sistem sosial amat berkait rapat dengan masyarakat di negara kita. Hal ini membawa maksud bahawa masyarakat juga merupakan tulang belakang negara dalam memastikan negara kita kekal selamat dan sejahtera. Keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat merupakan elemen penting dalam memastikan negara kita kekal maju dan membangun. Persoalannya, bagaimanakah sistem sosial yang stabil dapat menjamin keselamatan serta kesejahteraan rakyat di negara ini? Pertama, sistem sosial yang stabil dapat melahirkan individu yang berintegriti dan juga berhemah. Hal ini kerana nilai-nilai murni yang ada pada individu berhemah telah mula diterapkan dalam masyarakat Malaysia sejak di bangku sekolah lagi melalui sistem pendidikan yang wujud di negara kita. Sistem pendidikan merupakan salah satu institusi awal yang berperanan dalam membentuk nilai-nilai murni dan elemen positif dalam diri masyarakat sejak mereka kanak-kanak lagi. Saling membantu antara satu sama lain, bersikap prihatin, tidak mementingkan diri sendiri dan juga saling bekerjasama merupakan beberapa nilai murni yang perlu disemai dalam diri sejak awal lagi. Hal ini berdasarkan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Nilai-nilai murni
mempunyai serta elemen positif ini perlu disematkan dalam diri sepanjang hidup bagi membentuk identiti diri yang disegani dan juga dihormati. Kesan daripada penerapan nilai-nilai ini, mereka dapat membezakan suatu perkara yang betul dan juga suatu perkara yang salah dalam hidup mereka. Perkara asas ini telah diterapkan dalam kalangan pelajar di sekolah melalui pengajaran subjek sivik dan kewarganegaraan, subjek pendidikan moral dan juga subjek pendidikan Islam. Bukan itu sahaja, bahkan melalui kempen-kempen kesedaran yang saban kali diadakan di setiap sekolah. Selain daripada nilai-nilai murni yang diterapkan dalam diri mereka sendiri, unsur-unsur patriotisme serta sejarah negara turut diajar kepada pelajar-pelajar melalui pengajaran subjek sejarah supaya mereka tahu dan sedar tentang pengorbanan para prajurit dalam mempertahankan negara kita yang tercinta ini. Apabila pelajar-pelajar ini telah diterapkan dan disemai dengan nilai-nilai murni, elemen positif serta semangat patriotisme dalam diri mereka, mereka akan membesar menjadi seorang individu yang berhemah, bermaruah serta mempunyai sifat patriotisme yang tinggi. Kesimpulannya, setiap individu yang berhemah ini dapat mengelakkan pergaduhan dalam kalangan rakyat serta akan dapat membentuk sebuah masyarakat serta komuniti yang sentiasa bersatu padu dan bekerjasama dalam mempertahankan kebebasan yang kita miliki ini dalam membentuk sebuah negara yang selamat dan sejahtera. Beralih kepada isi yang seterusnya, sistem sosial yang stabil dapat mengurangkan kadar jenayah yang berlaku di negara kita. Sistem sosial yang stabil dalam kalangan masyarakat dan suasana kemasyarakatan dapat menghindarkan diri daripada sebarang pergaduhan. Masyarakat yang hidup dengan aman terdiri daripada individu yang sentiasa menjaga kelakuan diri dan tidak melakukan sebarang perkara yang tidak selari dengan prinsip seorang individu yang berhemah. Seorang insan yang berintegriti tidak akan menjebakkan diri sendiri dalam masalah sosial yang akan lebih menyumbang kepada masalah masyarakat di negara ini. Jika setiap daripada rakyat di Malaysia ini tahu dan sedar dalam menjaga batas diri dan sentiasa mematuhi undang-undang maupun peraturan walau di mana mereka berada, masalah sosial dalam kalangan komuniti akan semakin berkurangan. Kesannya, kadar jenayah juga akan semakin dapat dibendung. Kadar jenayah yang berkurangan ini akan dapat mewujudkan kelompok masyarakat yang selamat dan aman kerana kurangnya bilangan penjenayah dalam negara kita. Sebarang pergaduhan, rusuhan ataupun aktiviti tunjuk perasaan yang diadakan kebanyakannya terdiri daripada individu-individu yang tidak berintegriti ataupun boleh dipanggil sebagai seorang penjenayah. Kadar jenayah yang semakin berkurangan akan dapat menjamin keselamatan setiap rakyat di negara ini daripada sebarang aktiviti yang berunsurkan negatif seperti yang telah disebutkan tadi. Keselamatan negara juga dapat dipelihara dan ini dapat mewujudkan suasana rakyat yang hidup di Malaysia dalam keadaan harmoni tanpa sebarang anasir-anasir jahat yang berniat melakukan sebarang kekecohan di negara ini yang mampu menggugatkan keselamatan rakyat serta negara ini. Kesimpulannya, sistem sosial yang stabil dapat membendung dan mengurangkan kadar jenayah yang seterusnya dapat membentuk suasana masyarakat dan juga rakyat dan juga negara yang selamat dan sejahtera. Menuju kepada isi yang terakhir, sistem sosial yang stabil juga dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat dan penduduk di Malaysia. Seperti yang semua sedia maklum, negara kita, Malaysia, mempunyai rakyat dan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Setiap kaum ini mempunyai agama mereka yang tersendiri dan juga adat mereka yang tersendiri. Isu sensitif antara kaum seperti yang sering diperkatakan mengenai hak, warna kulit, kepercayaan agama dan juga budaya sering dipertikaikan dan ini merupakan perkara yang biasa berlaku di mana-mana negara sekalipun, apatah lagi negara yang mempunyai pelbagai etnik kaum. Kepelbagaian agama dan kaum di Malaysia ini dapat
amatlah dititik beratkan oleh kerajaan demi mengekalkan perpaduan dalam kalangan kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian dan juga semangat kejiranan maupun saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama kaum. Contohnya, saling mengunjungi antara satu sama lain pada setiap hari perayaan ataupun berkunjung ke rumah jiran boleh dijadikan salah satu platform untuk mengenali budaya dan juga adat resam sesama masyarakat sambil memperbarui ikatan persahabatan. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan juga memahami kepelbagaian agama di negara ini demi mengekalkan perpaduan dan juga merapatkan lagi jurang yang wujud dalam kalangan masyarakat disebabkan kepelbagaian kaum yang wujud di negara kita. Sifat keterbukaan antara kaum inilah yang memperteguhkan lagi perpaduan antara kaum, malah boleh menjadi salah satu penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai sebuah negara yang aman dan sejahtera sekaligus mewujudkan komuniti yang selamat daripada sebarang rusuhan antara kaum yang boleh menghancurkan sebuah negara seperti yang pernah berlaku di negara kita, iaitu peristiwa 13 Mei. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara yang maju setanding dengan negara-negara yang lain bab kata peribahasa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Secara keseluruhannya, perpaduan antara kaum ini merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan kesejahteraan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Sekiranya masyarakat ini dapat mengelakkan pergaduhan dan juga pertelingkahan antara satu sama lain, negara yang harmoni ini akan sentiasa membangun. Sekiranya masyarakat dan rakyat sentiasa bertelingkah antara satu sama lain, ini akan menggugat keharmonian negara menjadi mundur, dan pertikaian ini akan menyebabkan ketidakstabilan sosial yang boleh menjejaskan keselamatan dan juga kesejahteraan negara. Masyarakat Malaysia perlulah menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat sebuah negara yang maju, stabil dan juga konsisten dalam kemajuan. Menuju kepada titik ucapan kami pada hari ini, dapat saya simpulkan bahawa sistem politik, sistem ekonomi dan juga sistem sosial yang stabil merupakan elemen penting yang saling bekerjasama dalam membentuk sebuah negara yang aman dan juga rakyat yang hidup dalam keadaan sejahtera. Tanpa salah satu sistem ini pun, negara kita boleh lumpuh dan rakyat hidup dalam keadaan huru-hara dan juga haru biru. Malahan mungkin diserang oleh anasir-anasir jahat yang berniat untuk menguasai negara kita. Masyarakat serta pihak kerajaan dan juga barisan pemimpin perlulah bekerjasama berganding bahu bab kata peribahasa bersatu teguh bercerai roboh dalam menjadi penggerak utama untuk mencapai matlamat ke arah negara maju serta memastikan pembangunan politik, ekonomi dan juga sosial negara kita sentiasa stabil dan konsisten. Peringatan terakhir dari kami, sentiasalah membasuh tangan dengan sabun ataupun membasuh tangan pembasmi kuman untuk memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita secara 100% demi kesejahteraan semua orang. Sekian dari kami, Afrina, Kabilan dan juga Anis. Sekian, terima kasih.